Okay guys, sebut je pasal EV, electric car, mesti kita terfikir adakah electric car ni praktikal untuk penggunaan kita dekat Malaysia kan? Yelah, sebab nak kena charge lagi kalau jalan jauh berhenti tengah jalan, bateri habis, dah tak boleh isi minyak. Dan sebelum-sebelum ni saya pun banyak juga kritik tentang electric vehicle ni. Actually saya bukan kritik tentang electric vehicle, tapi saya kritik tentang Tesla. Bukan daripada segi dia punya EV, tapi daripada segi dia punya build quality dia. Tapi itu kita akan ceritakan dalam video yang berbeza. Dan kebetulan minggu lepas Petronas ada invite saya untuk join diorang punya event, iaitu Money Can't Buy Experience, dan diorang bagi saya beberapa biji kereta. Kita orang ke Melaka, ada EV car, ada PHEV car. So dalam event tersebut saya sempat drive 3 biji Mercedes, iaitu GLC 300E, lepas tu Mercedes S-Class 580e plug-in hybrid, dan satu lagi Mercedes EQS. Dan seperti yang kita tahu, Petronas ni sebenarnya adalah company petrol, syarikat petrol petroleum yang terbesar dekat Malaysia. Tapi apa kena-mengena dia minyak dengan EV kan? Actually untuk maklumat korang, sekarang satu dunia dah bersedia, dah mula mengorak langkah untuk kita bertukar daripada petroleum ke EV. Masing-masing dah get involved untuk selamatkan bumi, kurangkan pencemaran, sebab bumi kita menjelang 2030 tak boleh bertambah another 2 darjah Celsius. Kalau tak, climate change akan berlaku. So satu dunia dah perlu berubah. Dan untuk maklumat korang juga, dekat London another 2-3 tahun akan datang, diorang punya taksi dah akan berubah menjadi 100% robot. Dalam 2-3 tahun lagi semua taksi kat sana dah tak ada driver, semuanya adalah kereta EV yang dia akan berjalan sendiri. Tapi tu kat London. Dekat Malaysia, transition tu mungkin kita akan berubah dalam masa saya jangkakan 8 ke 13 tahun akan datang, yang mana pada waktu tersebut kita dah takkan jumpa dah mana-mana internal combustion engine dekat dalam kereta yang kita pergi dekat showroom, baik daripada kereta Jepun, Honda, Toyota, even Proton Pro 2 pun sekarang dah mula mengorak langkah ke arah hybrid, plug-in hybrid, dan seterusnya diorang akan pergi ke EV car. So macam tu juga Petronas Petronas dah get involved, diorang dah mula untuk menjadi sebuah charging station yang antara paling banyak juga dekat Malaysia ni. Actually EV car ni kita boleh charging dia dengan dua jenis station iaitu AC charging, charging yang biasa agak slow, dan satu lagi DC charging. AC charging ni samalah macam charging kita dekat rumah ataupun dekat mana-mana yang kita menggunakan soket, ataupun charging dia boleh katakan tidaklah begitu pantas sangat, yang mana kebiasaannya kalau kita nak charge tu dia memerlukan masa lebih kurang mungkin 3 ke 8 jam, bergantung juga kepada jenis kereta dan saiz bateri. Dan satu lagi adalah DC charging. DC charging ni boleh katakan fast charging Kalau normal kereta yang 4 ke 8 jam tu dia boleh charge daripada 20 ke 80% hanya lebih kurang 30 minit ke 1 jam. Agak pantas Macam mana bro? Cara dia. Cara dia senang je sebenarnya. So you just need to have a Settle app. Settle app ni I think ramai motoris dah ada Settle app ni. Dia ada button EV charger dekat sini. So dia akan automatically detect kita kat mana. Contohnya sekarang ni kita kat Petronas Pedas Ringgi Lebai northbound. Kita boleh tekan start charging kat sini. So dia akan tunjukkan information pasal charger ni. So dekat sini kita ada dua port, CCS1 dan CCS2. Inilah dia. Okey. Betul. Tekan ni je. So kita kena activate charger dulu. So activate charger ni perlu masukkan passcode sebab dia ada payment later. Okey, samalah macam Settle apps yang kalau isi minyak kan. Betul, isi minyak. Okey, so dekat sini dia kata start charging now. Saya laluka. Nanti kita letak lagu kat sini. Sebab Nas nak kita letak juga. Fast charging. Fast so charging. Kalau yang ini adalah fast charging. Kalau kereta ni untuk dapatkan 80% berapa jam? 80%, 30 minit dah settle. Kalau AC charging biasa? AC charging, I think maybe 10 jam. Wow, 10 jam overnight dia jadi 1 jam 80 ke 90%. No, 30 minit saja pasal 30 minit. So terima kasih kepada Bro Syafiq Fauzan. Terima kasih kepada Nas. Okay. So jom kita ke Mesra Petronas dalam. Let's go. Buat setakat hari ni, setakat video ni di shoot, kereta EV yang paling jauh sekali dia punya range bateri dia adalah Mercedes EQS, iaitu lebih kurang almost 800 km. Ataupun kita ambil satu contoh kereta EV lain yang mungkin dia boleh jalan lebih kurang 400 km sahaja untuk full charge dia. If let's say katakanlah korang daripada Johor, korang nak ke Ipoh, kita ambil satu situasi ni, tiba-tiba kereta korang habis bateri, korang boleh pergi ke mana-mana Petronas charging station yang terdekat dengan korang. If let's say
lesen macam kat sini ada pedas linggi, dia ada DC charging yang mana korang boleh charge kereta korang mungkin baki 20%, boleh up to 80% dalam masa 30 minit ke 1 jam. Sementara 30 minit tu korang mungkin boleh berhenti toilet, berhenti solat ataupun korang boleh makan dekat mesra Petronas kan. So bagi saya untuk permulaan era EV car ni agak praktikal juga, agak tidaklah membebankan sebab infrastruktur kita Malaysia ni dah mula Petronas pun akan banyakkan lagi diorang punya charging station. Satu Malaysia, Gentari pun diorang dah banyakkan diorang punya charging station satu Malaysia, termasuk dekat shopping complex. Dan boleh katakan semua car maker kat dunia ni dah mula untuk buat EV car dan diorang dah mula explore untuk besarkan lagi range kapasiti bateri tu untuk penggunaan kilometer yang lebih jauh lah. In fact sebenarnya kita boleh charge pun dekat rumah kita sendiri kalau ada plug dekat luar, ataupun korang boleh pasang charging device tu dekat rumah korang. Itu untuk landed. Tapi masalahnya macam mana pula orang yang duduk dekat apartment ataupun kondo kan. Itu akan menjadi masalah. Tapi kebanyakan kondo ataupun apartment ni dia berada dekat kawasan urban area KL, Johor Bahru, Pening, dan kebanyakan kawasan-kawasan urban area KL, JB, Pening ni pun dah banyak charging station. Dekat shopping mall, IKEA pun dah banyak. Apa pun buat masa sekarang ni, kalau saya nak katakan EV car betul-betul praktikal kat Malaysia ni, no. Tapi kita sedang ke arah itu. Dan waktu event saya ke Melaka hari tu, actually Petronas pun dia ada bagi satu PHEV car, iaitu Mercedes GLC 300E. Untuk saya test diorang punya Premax 97 with Pro Race baru tu. Actually sebut pasal RON 97, RON 95 ni, saya tak boleh nak bandingkan, saya tak boleh nak rasa feel perbezaan di antara RON 97 yang ni dengan yang ni. Sebab dia memerlukan beberapa kali test yang begitu saintifik untuk saya dapat betul-betul rasa perbezaan tersebut. Tapi actually saya tak perlukan test-test saintifik tu semua untuk saya rasa perbezaan Premax 97 with Pro Race ni, sebab saya sendiri adalah pengguna tetap Premax 97 ni. Untuk saya punya Mazda RX-8 tu memang tak boleh isi RON 95 So baru je malam tadi saya isi minyak saya punya RX-8 Premax 97 1 liter RM4 guys. Saya isi 100 lebih pun tak sampai lagi half tank kereta tu. Memang slightly, memang ada rasa perbezaan dia di antara Premax 97 with Pro Race ni dengan RON 97 yang lain. Itu kita tak boleh nafikan lah. Banyak pun test-test yang mengatakan Premax 97 with Pro Race baru diorang ni antara RON 97 yang paling baik sekali. So, terima kasih pada Petronas dan Cycle and Carriage Mercedes sebab invite saya event yang macam ni. Bagi saya, satu event yang baik untuk buka mata saya dan saya boleh sharekan tentang EV car, future car pada korang semua. Dan actually, saya sempat shoot beberapa video review Mercedes GLC, kemudian Mercedes S-Class baru 580e dan yang paling penting Mercedes EQS. Itu adalah sebuah EV car paling luxury, paling long range dia punya jarak bateri dia, dan boleh dikatakan sebuah EV car paling temptation lah setakat hari ini. So, adakah korang semua bersedia untuk berubah kepada dunia elektrik car? Ataupun soalan yang lebih tepat lagi, adakah Malaysia bersedia untuk berubah ke arah elektrik car, ke arah emission yang lebih baik? Saya Nas Abdullah, dan pada korang yang mungkin baru dekat channel ni, subscribe guys, subscribe. Bantu saya untuk teruskan legasi channel ni dengan klik button subscribe dekat bawah video ni. Akhir kata, salam strategi, salam EV, fight and conquer. Conquer!